Okey, hari ini kita masuk ke satu lagi topik dalam semester 3, tingkatan 6, subjek mata pelajaran sejarah. Okey. Sejarah Malaysia. Kita masih berada di dalam topik sejarah Malaysia, topik 4.4 yang berkaitan dengan perhubungan luar abad ke-20. Perhubungan luar ataupun juga kita boleh panggilnya sebagai hubungan antara bangsa. Okey, abad ke-20 merujuk sekitar tahun 1900 hingga tahun 2000. Okey, dan hari ini kita berada di dalam abad ke-21. Jadi kita boleh ambil hubungan luar Malaysia pada zaman ini. Biasanya hubungan luar hanya akan wujud selepas Tanah Melayu atau Malaysia mencapai kemerdekaan. Jadi tempoh masa bagi hubungan luar boleh kita anggap lebih kurang setengah abad ataupun 50 tahun. Okey, sebaik-baiknya kita merujuk kepada zaman 4 orang Perdana Menteri yang pertama, iaitu zaman Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussein Onn dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Memandangkan selepas itu, okey, Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi dan juga Datuk Seri Najib Abdul Razak sudah masuk ke abad ke-21. Fokus perbincangan kita sebaik-baiknya kita fokuskan kepada 4 orang Perdana Menteri sahaja. Okey, yang ini amat penting ketika calon cuba menjawab dalam peperiksaan, takut kamu terkeluar daripada tajuk. Okey, dalam topik ini apa yang harus pelajar kuasai? Yang pertama ialah calon harus mengetahui atau mengenal pasti asas-asas dasar luar negara, iaitu apakah perkara-perkara yang dipertimbangkan ataupun perkara-perkara yang mempengaruhi hubungan negara kita dengan negara lain. Macam kamu nak menjalin hubungan persahabatan dengan seseorang, kamu takkan menjalin hubungan dengan semua orang yang kamu kenal, betul? Kamu pergi sebab kamu nak ramah mesra, kamu rasa kamu nak berbaik dengan semua orang, kamu nak pergi jalin hubungan dengan bapa ayam tak? Takkan, sebab kamu tahu kamu akan jadi ayam nanti. Okey, kamu akan jalin hubungan dengan penagih dada tak? Takkan. Jadi apa faktor yang menyebabkan kamu tidak menjalin hubungan dengan orang-orang sedemikian? Sebabnya faktor keselamatan. Begitu juga, okey, walaupun dari aspek individu ataupun daripada aspek yang lebih luas kenegaraan, hubungan sesebuah negara dengan negara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kalau tidak ada sebarang kepentingan, kalau tidak ada sebarang perkara yang perlu dipertimbangkan, biasanya kita tak buat sebarang hubungan. Faham? Jadi kamu di sini perlu mengenal pasti faktor apa yang menjadi pertimbangan. Boleh faham para pelajar? Seterusnya, kita akan membincangkan, selepas kamu kenal pasti faktor-faktor tersebut, kita akan membincangkan penglibatan Malaysia dalam organisasi antarabangsa. Okey, di sini organisasi antarabangsa telah digariskan, okey, dengan jelas, iaitu 245, iaitu Commonwealth, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations ataupun PBB, UN, Associations of Southeast Asian Nation, iaitu ASEAN, Pergerakan Negara-Negara Berkecuali, NAM, Non-Aligned Movement, dan Pertubuhan Persidangan Islam, OIC. Okey, jadi untuk mengetahui topik ini dengan lebih mendalam, kita masuk ke dalam slide ini. Okey, slide ini bukan cikgu yang buat, okey, di-download daripada internet. Okey. Pemilik asal slide ini ialah Muhammad Fadli bin Muhammad Nasir.
Okey, kita ambil isi-isinya. Dasar luar Malaysia ketika era pemerintahan Tun Hussein On dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey, definasi. Perkara pertama kamu kena faham apakah yang dimaksudkan dengan dasar luar. Dalam esei kamu, kamu letakkan dasar yang merangkumi maklumat, rancangan dan tindakan yang diambil oleh sebuah negara berhubungan dengan negara lain. Itu kita panggil dasar luar. Okey. Rata-ratanya, katakan kamu tak menjalin hubungan dengan negara tersebut ataupun kamu tak berkawan dengan seseorang, itu sudah jadi dasar. Dasar kamu tidak mau kawan dengan orang ni. Boleh faham? Tidak semestinya bila kamu panggil dasar luar, mesti berkawan. Tidak. Jadi persoalan yang akan timbul, kenapa kamu enggan menjalin hubungan dengan negara tersebut atau individu tersebut? Boleh faham? Yang kedua, dalam pengertian yang terhad, dasar luar hanya mengutamakan aspek tindakan yang diambil oleh sesebuah negara untuk mempengaruhi keadaan yang berlaku di luar kawalannya. Dasar ini biasanya berubah bergantung kepada keadaan semasa. Ranjit Singh Malhi tahun 1988. Okey, maksudnya di sini banyak perkara yang akan berlaku di luar kawalan kamu, betul? Katakan kamu balik daripada sekolah ke kampung kamu, rumah jiran kamu sedang terbakar. Boleh faham? Ada tak di bawah kawalan kamu? Jadi waktu tu apa yang kamu akan buat keputusan? Sama ada terjun dalam api selamatkan jiran kamu ataupun kamu menjadi penonton sahaja. Betul? Di luar kawalan kamu. Okey? Dan dasar ini biasanya akan berubah mengikut keadaan, perubahan politik, perubahan ideologi dan perubahan ekonomi dan sebagainya. Boleh faham? Okey, sekarang kita lihat. Dasar luar Malaysia boleh dibahagikan kepada dua tahap. Tahap yang pertama kita panggil sebagai hubungan bilateral. Bilateral maksudnya hubungan secara terus dengan negara-negara tertentu. Kalau kamu nak adakan hubungan dengan China, Perdana Menteri Malaysia akan pergi ke negara China jumpa dengan Perdana Menteri dia. Boleh faham? Kalau nak adakan hubungan dengan US, terus pergi jumpa Presiden US. Duduk 1 jam, 2 jam, bincang. Itu ialah bilateral. Yang kedua ialah multilateral. Multilateral ialah hubungan dalam bentuk kumpulan dan pertubuhan. Yang ni yang kita sebut tadi, Commonwealth, PBB, OIC, NAM dan sebagainya. Iaitu kamu akan masuk ke dalam hubungan tersebut, okey, dalam negara menjalin hubungan dalam satu kumpulan yang besar. Okey, kamu akan menjalin hubungan dengan sesebuah negara melalui organisasi tertentu seperti World Trade Organization. Okey, kamu akan akur dengan memenuhi syarat-syarat atau tuntutan-tuntutan World Trade Organization yang dibuat oleh United Nations, PBB. AFTA, Asian Free Trade Zone, adalah satu polisi atau dasar yang dibuat bersama di kalangan anggota negara-negara ASEAN. Kita akan akur dengan keputusan yang telah dicapai bersama dan kita akan cuba melaksanakan keputusan tersebut. Sebab hubungan di sini adalah dalam bentuk satu kumpulan atau organisasi. Macam kampung kamu, mesti ada beberapa perkara yang telah dipersetujui bersama kat kampung ni. Benda ni tak boleh buat. Okey? Dan semua penduduk kampung bersetuju, betul? Dan kamu akan committed untuk memastikan benda tersebut dilaksanakan. Okey, katakan nak buat jamuan raya. Okey, semua orang berpakat.
akan menjayakan projek tersebut. Yang ni adalah hubungan multilateral, iaitu dibuat dalam satu kelompok yang besar. Dalam kes hubungan luar, dia berkaitan dengan beberapa buah negara dalam satu organisasi atau pertubuhan. Seterusnya, kita masuk matlamat jalin hubungan dengan negara luar. Kenapa kita perlu menjalin hubungan dengan negara luar? Pertama, ingin berbaik-baik dengan semua negara. Okey, kamu datang sekolah dengan semua orang kamu tak boleh ngam. Lepas tu kamu kata semua orang tak betul. Ada orang macam tu, betul? Okey. Jadi, apa yang akan berlaku? Esok timbul masalah, timbul pertolongan, orang lain akan tolong tak? Takkan. Contohnya ketika Malaysia kita menghadapi krisis kewangan di negara Asia tahun 1997. Okey. IMF cuba mengambil alih ekonomi negara. Okey. Waktu tu Perdana Menteri kita ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia tidak mengambil duit daripada IMF, sebaliknya meminjam duit daripada negara Jepun untuk menyelamatkan ekonomi negara. Dalam keadaan tersebut, kita ingat, kalaulah hubungan Malaysia dengan Jepun tak baik, mau tak Jepun tolong kita waktu tu? Takkan tolong, betul? Jadi kita perlu menjalin hubungan berbaik-baik dengan semua negara. Kedua, untuk menjamin keselamatan rakyat dan negara. Nak bermusuhan dengan semua orang, lepas tu berperang, siapa yang akan menerima padanya? Rakyat yang akan menderita. Memelihara kepentingan nasional dan mengekalkan kedaulatan negara. Okey, iaitu memastikan negara kita terus kekal merdeka. Okey, untuk mencapai matlamat tersebut, kita perlukan kawan, bukannya musuh. Menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Barang-barang daripada Malaysia kita boleh jual di negara tersebut dan sebagainya, sebab kawan mereka akan membenarkan barang kita masuk ke negara mereka. Kalaulah kita bermusuhan, barang kita tidak akan dibenarkan masuk ke negara tersebut. Mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antara bangsa. Okey, kita cuba elakkan ada sahaja masalah, kita selesaikan menerusi badan-badan atau pertubuhan-pertubuhan yang wujud. Okey, kalau ada ancaman, pertubuhan-pertubuhan ini akan memberi bantuan ketenteraan seperti yang kita perolehi ketika memerangi komunis, ketika darurat. Kita memperolehi bantuan daripada tentera Commonwealth. Okey, dan ketika Indonesia melancarkan konfrontasi, juga Malaysia memperolehi bantuan ketenteraan. Kalau kita tak berkawan, bantuan itu pun takkan kita dapat. Seterusnya, menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia. Okey, dahulu satu negara pergi tawan satu negara, lepas tu merebut tanah jajahan. Semua ini menyebabkan tercetusnya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Okey, kita tidak mahu wujud perkara-perkara ini berulang. Kita tidak mahu melihat Perang Dunia yang Ketiga. Maka organisasi-organisasi ini akan memainkan peranan. Okey. Seterusnya kita lihat, itu adalah matlamat Malaysia jalin hubungan dengan negara luar. Faktor yang mempengaruhi dasar luar Malaysia. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dasar luar Malaysia? Pertama, faktor ekonomi, faktor politik dan faktor sosial. Kita lihat apa itu faktor ekonomi. Malaysia menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia dalam usaha memajukan ekonomi, iaitu dengan mengamalkan pasaran bebas.
Mengharapkan pasaran dan modal dari negara-negara tersebut untuk menggalakkan pelaburan asing untuk meningkatkan ekonomi negara dan menyediakan peluang pekerjaan. Menjalin hubungan baik dengan negara-negara sedang membangun untuk pasaran, barangan dan pelaburan. Okey, kita dari zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi bergantung kepada ekonomi antara bangsa. Okey, jadi faktor ekonomi inilah yang akan menentukan kesejahteraan rakyat. Okey, jadi kita perlu memiliki kawan ataupun menjalin hubungan dengan seberapa banyak negara yang ada agar kita dapat membuka peluang ekonomi negara kita. Oleh yang demikian, Malaysia menjalinkan ataupun mengamalkan sistem ekonomi pasaran bebas atau kita panggil sebagai laissez-faire. Walau bagaimanapun, untuk pengetahuan kamu, ada sedikit kawalan yang minima boleh dikatakan terhadap beberapa perkara dalam ekonomi. Okey, jadi kenapa kita perlu menjalin pasaran yang bebas? Sebabnya barang daripada negara luar boleh masuk kat kita dan kita boleh menjual barangan kita kat orang atau negara luar. Awal merdeka tahun 1970-an, 80-an, mungkin kamu pernah dengar Free Industrial Zone atau zon perindustrian bebas, betul? Di Shah Alam, Prai dan sebagainya. Okey, di mana kerajaan memberi taraf perintis, iaitu kilang-kilang daripada negara luar nak datang buka kilang kat Malaysia, diberi pengecualian cukai selama 5 tahun. Yang ini menggalakkan apa? Sebab mereka datang sini boleh buat untung, tak perlu bayar cukai, mereka buka kilang-kilang kat Malaysia. Boleh faham? Tujuannya apa? Tujuannya kerajaan tak untung banyak, tetapi bila mereka datang buka kilang kat Malaysia, dia perlu mengambil siapa untuk bekerja? Rakyat tempatan, betul? Ini memberi peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Kemudian mereka dapat gaji, betul? Yang ini meningkatkan lagi kuasa beli rakyat. Semua ini dibuat pada ketika itu dan hari ini kita telah menggalakkan kita buka benda yang sama seperti Cyberjaya untuk menggalakkan lebih banyak syarikat-syarikat yang mempunyai kepakaran dalam bidang perkomputeran menubuhkan kilang ataupun syarikat mereka atau beroperasi di Malaysia. Okey? Sebab itu kita memberi penekanan yang tinggi terhadap bidang ICT. Semua ini membolehkan ramai rakyat Malaysia memperolehi peluang pekerjaan. Hari ini ramai yang bekerja dalam sektor ICT di Cyberjaya dan sebagainya, betul? Dengan gaji yang lumayan. Tapi syarikat itu bukan syarikat milik Malaysia, tetapi adalah menguntungkan rakyat Malaysia. Jadi dengan hubungan luar itu, kita mengharapkan pasaran dan modal dari negara-negara tersebut untuk menggalakkan pelaburan asing. Jadi mereka datang, mereka bawa duit yang banyak, labur, bina bangunan-bangunan yang tinggi, okey, dan beroperasi di negara kita. Boleh faham? Menjalin hubungan baik dengan negara-negara sedang membangun untuk pasaran barangan dan pelaburan. Seterusnya kita lihat faktor politik. Okey, faktor politik dengan mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen, Malaysia menentukan hala tuju masa depannya sendiri berdasarkan prinsip-prinsip keamanan sejagat. Penekanan kepada pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain. Contohnya, dasar Malaysia yang menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat. Okey, bukan saja kita dah merdeka, kita dah berdaulat, kita tak peduli tentang negara lain, tetapi kita juga menekankan agar
semua negara-negara lain di dunia juga memperolehi kedaulatan atau rakyat di negara-negara tersebut memperolehi kedaulatan. Sebab tu hubungan kita dengan negara Israel tak wujud, dan juga beberapa tahun yang lalu kita juga tidak menjalin sebarang hubungan dengan negara Afrika Selatan sebab negara Afrika Selatan mengamalkan dasar apartheid, menindas kaum berkulit hitam. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan resolusi Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi memelihara keamanan dunia. Ini adalah untuk faktor politik. Seterusnya, faktor apakah yang mempengaruhi hubungan luar ialah faktor geografi. Ini sangat penting. Macam kamu tak boleh bermusuh dengan jiran di kedua-dua sebelah rumah. Esok pencuri nak masuk pun mereka buat tak tahu. Betul? Macam tu juga, kita dikelilingi oleh negara-negara lain. Esok macam dahulu, waktu ketika negara Jepun hendak serang tanah Melayu, Siam membuka sempadan. Betul? Kalau hubungan kita dengan Siam baik, esok di masa akan datang, benda tu kita boleh elakkan dari berlaku. Okey, kedudukan yang strategik dan bersempadan dengan hampir kebanyakan negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura, Thailand dan Brunei. Perairannya menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di dunia. Keselamatan negara serantau akan mempengaruhi dan meninggalkan kesan terhadap Malaysia. Kalau negara-negara serantau semuanya dalam keadaan huru-hara ataupun hubungan kita dengan mereka pun tak baik, dan tentu ekonomi kita pun akan terjejas. Boleh faham? Jelas? Faktor demografi. Demografi ialah faktor kependudukan. Okey. Juga mempengaruhi hubungan luar Malaysia. Bagaimana dia mempengaruhi hubungan luar Malaysia? Kita lihat uraian dia. Pertama, menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara Islam sejajar dengan penduduk siapa? Penduduk Malaysia yang majoritinya beragama Islam. Yang kedua, Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel disebabkan dasar negara berkenaan yang menceroboh dan menindas peribumi Palestin. Okey, penduduk Palestin ialah penduduk beragama Islam. Okey. Yang ketiga, menentang keras dasar apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan kerana rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama diberikan kebebasan untuk mengamalkan budaya hidup dan agama masing-masing. Kat Malaysia, kita pelbagai kaum, pelbagai budaya, pelbagai agama. Okey, jadi kita menerima konsep tersebut dan hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Sebaliknya di Afrika pula, kerajaan yang ada di Afrika ketika itu pula menindas atau melakukan diskriminasi berdasarkan warna kulit. Jadi benda ini bercanggah dengan amalan politik ataupun keadaan di tanah Melayu ataupun Malaysia ketika itu. Jadi kita menentang, bukan saja menentang dasar apartheid, malah tidak juga menjalin hubungan dengan negara Afrika Selatan. Hari ini kita menjalin hubungan, kamu boleh makan apple daripada Afrika sebab Afrika tidak lagi mengamalkan dasar apartheid. Okey, seterusnya kita lihat dengan lebih spesifik. Okey, kita mula lihat dengan lebih spesifik. Okey, seterusnya kita lihat sekali lagi dalam satu lagi penjelasan berkaitan dengan dasar luar Malaysia. Okey. Iaitu dasar sebuah negara dalam mengadakan hubungan dengan negara lain berperanan sebagai garis panduan umum bagi sesebuah negara dalam menjalinkan hubungan dengan negara lain.
Okey, garis panduan. Kamu ada satu pendirian, betul? Pendirian kamu terhadap komunis bagaimana? Sebab kita menentang dan tidak menerima fahaman komunis, sampai bila-bila pun kita tak benarkan Chin Peng atau mayat dia dikebumikan di tanah Melayu. Boleh faham? Okey, sebab kita ada satu hubungan ataupun satu dasar atau garis panduan secara umum. Merujuk kepada suatu tindakan atau idea yang dibentuk untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Menganjurkan sesuatu perubahan dalam sistem politik antarabangsa atau mengadakan hubungan dengan negara lain. Okey? Dan dasar sesebuah negara tidak tetap dan kekal. Kamu perlu faham. Dahulu kita dengan negara Afrika Selatan hubungan tak wujud. Hari ini wujud. Okey, dahulu kita tak menjalin hubungan dengan komunis, tetapi hari ini kita menjalin hubungan dengan negara China, iaitu sebuah negara komunis. Kita menjalin hubungan dengan negara Vietnam, juga sebuah negara komunis. Jadi dasar ini adalah sesuatu yang akan berubah mengikut kesesuaian dan perubahan dalam persekitaran dunia serta keperluan dalaman sesebuah negara. Seterusnya, bentuk hubungan luar. Seperti yang cikgu bagi tahu, ada dua jenis, iaitu bilateral dan hubungan multilateral. Ingat, bilateral ialah hubungan terus, okey? Hubungan secara terus dengan negara-negara tertentu, contohnya hubungan dengan negara-negara jiran dan negara-negara luar. Dan multilateral, multi ini banyak. Jadi sebab itu kamu kena ingat melalui kesatuan atau pertubuhan seperti ASEAN, Commonwealth, Pertubuhan Persidangan Islam, OIC dan pergerakan negara-negara berkecuali seperti NAM. Boleh faham para pelajar? Okey. Seterusnya, asas-asas penggubalan dasar negara luar ialah faktor sejarah, faktor ekonomi, faktor politik, faktor geografi dan faktor demografi. Jadi yang ni semua kita telah lihat tadi, betul? Sejarah kita tak lihat dan kita akan lihat. Sebab faktor sejarah ini juga sangat penting. Katakan, okey, ibu bapa kamu menjalin satu hubungan yang baik dengan satu keluarga. Dari zaman datuk kamu diwarisi dengan zaman ibu bapa kamu. Dan hari ini dah tiba masa kamu pula. Kamu akan bermusuhan dengan mereka, tak? Sekurang-kurangnya kamu akan consider, betul? Hubungan yang wujud ini cukup lama. Kamu akan cuba mengekalkan hubungan tersebut. Macam tu juga, sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, hubungan perdagangan dengan negara luar, China, Arab, Siam dan Kepulauan Melayu sudah wujud. Okey, kamu tengok, China, Siam, Gujarat, Pulau Rukyuk dan Tanah Arab ialah hubungan antarabangsa. Hubungan serantau iaitu di sekitar kita pula ialah Pasai, Jawa, Siak dan Kampar. Okey, ini sedikit visual gambar. Malaysia mengamalkan ekonomi, yang tu adalah faktor pasar sejarah. Malaysia mengamalkan ekonomi pasaran bebas. Kita perlu berbaik-baik dengan negara-negara lain untuk memajukan ekonomi. Zaman penjajah, pengeluar getah dan biji timah, hubungan dengan Britain dan Amerika Syarikat sudah wujud sebab mereka adalah pembeli utama. Boleh faham? Setelah merdeka, Malaysia masih memerlukan pasaran dan modal dari negara-negara tersebut. Menjelang tahun 1980-an, Malaysia mula mengambil pendekatan lain seperti dasar pandang ke timur untuk menggalakkan pelabur-pelabur asing, terutamanya dari negara Jepun dan Korea. Dahulu kita lebih kepada negara-negara Eropah. Okey, waktu tu Dr. Mahathir mengambil, dia mendatang kepada dasar pandang ke timur. Pada masa yang sama, Malaysia juga menjalin hubungan dengan negara-negara sedang membangun dan negara-negara Islam bagi meningkatkan pasaran barangan keluaran Malaysia dan mengadakan pelaburan di negara tersebut. Syarikat biji timah dan getah di negara kita pada awal kemerdekaan kebanyakannya dimiliki oleh Amerika Syarikat dan Britain awal-awal merdeka. Faktor politik.
Malaysia berhak menentukan hala tuju masa depan berdasarkan prinsip keamanan sejagat. Negara yang menganuti sesuatu fahaman politik akan berusaha untuk menyebarkan fahaman itu kepada lain melalui pelbagai cara termasuk dasar luar. Okey, faktor sosial. Malaysia berbaik-baik dengan negara jiran. Okey, krisis dengan negara jiran, konfrontasi dengan Indonesia, Singapura keluar daripada Malaysia tahun 1965, hubungan Malaysia dan Filipina terputus tahun 63 hingga 65 ketika pembentukan Malaysia. Okey, usaha dibuat untuk memelihara hubungan dengan negara jiran. Jadi dalam banyak-banyak masalah itu kita perlu, sebab sudah hidup serantau, betul? Mengambil beberapa langkah seperti pertubuhan negara-negara Asia Tenggara ASA tahun 61 bersama-sama dengan negara Thailand dan Filipina. Tetapi apa yang berlaku, ASA ini akan gagal apabila Tunku Abdul Rahman mengumumkan gagasan Malaysia. Filipina menentang. Kemudian ASA ini akan digantikan dengan ASEAN. Boleh faham? Mapilindo, Malaysia, Philippines, Indonesia tahun 62. Asian, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura. Faktor geografi. Kedudukan yang strategik di Asia Tenggara bersempadan dengan negara seperti Singapura, Thailand, Indonesia dan Brunei. Perairan Malaysia menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di dunia. Keselamatan negara serantau akan mempengaruhi dan meninggalkan kesan terhadap keselamatan negara. Ini sangat faktor geografi. 3 tahap dasar luar Malaysia iaitu zaman Tunku, Tun Abdul Razak dan Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Okey. Kita akan lihat semua ni sedikit demi sedikit dalam kelas yang akan datang. Apa yang penting hari ini, kamu dah faham asas-asas yang mempengaruhi pembentukan dasar luar Malaysia. Okey, ada sebarang soalan?